Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Nazia binti Burhanuddin akan menceritakan tempat-tempat pelancongan di negeri pesisir pantai iaitu negeri Terengganu. Pada tahun 2017, Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman telah melancarkan program Visit Beautiful Terengganu bagi memeriahkan Tahun Melawat Malaysia. Dalam kenyataan News Straits Times mengatakan bahawa kira-kira 5 bilion ringgit Malaysia pendapatan dijangka akan diperoleh daripada 5.6 juta pengunjung untuk program tersebut. Seperti yang kita tahu, setiap negeri mempunyai daerah masing-masing. Negeri Terengganu mempunyai 8 buah daerah setelah ditapis beberapa kali kerana pengurusan pentadbiran pejabat daerah dan tanah yang tidak memuaskan. Justru itu, negeri Terengganu juga tidak ketinggalan dalam menjadikan salah sebuah negeri yang mempunyai pelbagai tempat pelancongan. Antara tempat yang boleh dilawati di Terengganu ialah seperti pulau, pantai, masjid, taman, muzium, bukit dan lain-lain lagi. Tempat-tempat tersebut akan menjadikan kenangan yang indah dan boleh dijadikan sebagai ilmu pengetahuan yang baru kepada anda yang mengunjunginya. Jadi, saya akan menerangkan satu demi satu tempat-tempat yang boleh dilawati di Terengganu. Destinasi yang pertama yang boleh dilawati di Terengganu ialah Pantai Batu Buruk. Pantai Batu Buruk terletak di daerah Kuala Terengganu. Di pantai ini sahaja terdapat pelbagai aktiviti menarik yang boleh dilakukan oleh para. Selain daripada berkelah berlantaikan pasir halus dan lembut, anda juga boleh membeli pelbagai makanan yang dijual di deretan gerai sekitar pantai seperti udang celup tepung, keropok leko, air kelapa, aiskrim dan banyak lagi. Bukan itu sahaja, jangan lepaskan peluang untuk menaiki kereta kuda yang dihiasi dengan pelbagai idea kreatif mereka. Tidak lupa juga kepada penunggang kuda yang cantik molek dan segak bergaya yang akan memandu anda mengelilingi pantai tersebut. Justru itu, terdapat juga aktiviti lain seperti permainan bermotor ATV, bermain layang-layang dengan pelbagai jenis corak dan reka bentuk, serta taman permainan kanak-kanak yang dilengkapi dengan aspek keselamatan yang baik. Namun, Pantai Batu Buruk ini tidak sesuai untuk bermandi-manda kerana permukaan dasar laut yang tidak sesuai dan ombak yang besar. Di samping itu, anda juga dapat mencipta memori yang indah bersama keluarga dengan mengambil gambar sepuas hati. Destinasi kedua ialah Pulau Kapas. Percutian ke Pulau Kapas popular dalam kalangan pengunjung kerana ianya merupakan syurga tropika yang tersembunyi di Terengganu. Pulau Kapas terletak berdekatan dengan bandar Kuala Terengganu. Pantai berpasir putih yang indah, perairan biru seperti kristal dan suasana yang tenang dapat memukau pandangan anda jika bercuti di Pulau Kapas. Pulau ini ialah pulau yang mempunyai pakej yang paling murah antara pulau-pulau yang lain. Hal ini kerana kedudukannya yang sangat dekat dengan darat, kira-kira di antara 20 hingga 30 minit saja dari Jetimarang. Inilah masanya untuk anda merasakan bercuti di pulau yang sangat tenang dan dipenuhi dengan keindahan alam. Pulau Kapas juga turut menjadi destinasi untuk mencandat sotong dari bulan Jun hingga Julai. Aktiviti lain yang boleh dilakukan di Pulau Kapas ialah menyelam permukaan atau dikenali sebagai snorkeling. Menyelam adalah aktiviti utama dalam kalangan pengunjung. Selain itu, para pengunjung boleh menaiki buaian sambil menghirup ketenangan angin pantai. Keadaan ini sesuai kepada mereka yang ingin mendapatkan ketenangan dan bercuti seorang diri. Kepada mereka yang berpendapatan rendah dan ingin bercuti di pulau, sesuai untuk memilih Pulau Kapas. Menarik kan cerita tentang pantai dan pulau di Terengganu ini? Bolehlah anda singgah dan rasai keseronokannya. Oleh kerana kedudukan geografi, Terengganu merupakan salah sebuah negeri semenanjung Malaysia yang mempunyai banyak buah pantai dan pulau. Selain daripada Pantai Batu Buruk, terdapat juga Pantai Bukit Keluar di Kuala Besut, Pantai Penarik di Setiu, Pantai Teluk Maknik di Kemaman, Pantai Paka di Dungun dan banyak lagi. Di samping itu, selain daripada Pulau Kapas, terdapat juga pulau-pulau yang lain seperti Pulau Redang, Pulau Duyung, Pulau Perhentian dan banyak lagi. Seterusnya, destinasi ketiga iaitu masjid, di mana masjid ini hanya dikenali di Terengganu sahaja. Terdapat banyak masjid yang menarik yang terdapat di Terengganu seperti Masjid Kristal, Masjid Hagari, Masjid Lapan Kubah, Masjid Permaisuri, Masjid Putih dan banyak lagi. Tapi kali ini saya akan menerangkan sebuah masjid sahaja yang paling terkenal di Terengganu iaitu Masjid Tengku Tengah Zahara atau dikenali sebagai Masjid Terapung.
Masjid ini dinamakan sempena nama bonda almarhum Sultan Terengganu, Sultan Al-Muqtafi Billah Shah, iaitu almarhumah Tengku Intan Zahara binti almarhum Tengku Setiadiraja Tengku Omar, dan ianya terletak di Kuala Ibai, Kuala Terengganu, kira-kira 4 km dari pusat bandar Kuala Terengganu. Masjid ini dibina di atas permukaan tasik Kuala Ibai dengan kecanggihan pembinaan yang menampakkannya terapung di atas air. Reka bentuk masjid ini diilhamkan oleh salah seorang kerabat diraja Terengganu Yang Mulia Raja Bahrain Shah, iaitu seorang arkitek yang berkaliber dalam jurusan pembinaan masjid dan telah diinspirasikan oleh almarhum Sultan Terengganu, almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah, ibni almarhum Sultan Ismail Nasiruddin. Dinding masjid serta kubah dicat dengan warna putih yang memukau pandangan mata pengunjung untuk menunaikan ibadat di sana. Masjid ini mampu menampung kira-kira 1,000 orang jemaah. Istimewanya masjid ini ialah mempunyai kubah yang besar, mempunyai wakaf, bilik diraja, perpustakaan kecil, bilik stor dan pejabat. Terdapat juga gerai jualan makanan dan gerai yang menjual cenderamata berhampiran masjid bagi kemudahan pengunjung yang datang dari jauh. Allahu Akbar, seronoknya mendengar penelitian tentang masjid yang terdapat di Terengganu, apalagi kalau dapat mengunjunginya. Destinasi keempat pula ialah Taman Tamadun Islam. Taman Tamadun Islam merupakan sebuah kembara interaktif monumen di seluruh dunia. Di sini kita dapat mempelajari pelbagai ilmu berkaitan dengan seni bina Islam di serata dunia. Taman Tamadun Islam terletak di Pulau Wan Man, Kuala Terengganu. Taman ini membahagikan kepada 2 zon, iaitu Kompleks Taman Tamadun Islam dan Zon Awam. Justru itu, kepada pelancong yang ingin memasuki Kompleks Taman Tamadun Islam, perlulah membeli tiket terlebih dahulu di kaunter. Taman Tamadun Islam adalah taman tema pertama yang mengiktiraf seni bina Islam. Tahukah anda, kompleks ini menempatkan sebanyak 21 buah replika bangunan yang pelbagai jenis berkaitan dengan sejarah dunia. Antara tarikan utama di Kompleks Taman Tamadun Islam ialah binaan Masjid Negara, iaitu di Malaysia, Dome of the Rock di Palestin, Masjidil Haram di Arab Saudi, Alhambra Citadel di Spain dan Taj Mahal di India. Terdapat juga Mimbar Al-Kalyan di Uzbekistan, Makam Abu Nas di Afghanistan, Mimbar Berputar Samara di Iraq, Masjid Muhammad Ali di Kairah, Masjid Besar Kairawan di Tunisia, Masjid Pul Sharif di Rusia dan Mimbar Xi'an di China. Ikon bagi Taman Tamadun Islam ialah Masjid Kristal yang mana menjadi mercu tanda bagi Kuala Terengganu. Tambahan pula, Taman Tamadun Islam terletak berdekatan dengan Masjid Kristal. Sedikit info tambahan, Masjid Kristal ini juga dibina di tepi tasik. Ianya diperbuat daripada kristal kaca serta besi dan telah dibuka secara rasminya oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin pada 8 Februari 2008. Tahukah anda, Taman Tamadun Islam Kuala Terengganu adalah taman tema pertama di dunia mempamerkan keagungan seni kebudayaan Islam seluruh dunia. Dalam taman ini, para pengunjung dapat mempelajari banyak perkara, terutama tentang seni bina Islam. Di taman ini juga para pengunjung boleh menganjurkan pelbagai permainan, antaranya ialah permainan mencari dan menjelajah. Seronok kan? Destinasi kelima ialah Pusat Sains dan Kreativiti Terengganu atau singkatannya PSKT yang terletak di Pusat Dagangan Terengganu, PTC. Kompleks PSKT ini tersergam indah di Padang Hiliran, Kuala Terengganu. Kompleks ini dilancarkan pada tahun 2005 oleh Menteri Besar Terengganu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Idris bin Yusof. Kompleks ini menjadi tarikan kepada para pengunjung kerana terdapat pelbagai pameran sains di dalamnya. Istimewanya kompleks ini ialah terdapat 4 buah galeri yang menempatkan pelbagai alat-alat berkaitan sains berkonsepkan permainan. Di sini, para pengunjung dapat mengaut seberapa banyak ilmu pengetahuan tentang sains. Paling menarik dalam PSTK ini terdapat pusat planetarium. Ruangan ini juga menjadi tarikan utama kepada para pengunjung walaupun perlu dibayar. Dalam ruangan ini, para pengunjung dapat menyaksikan sendiri simulasi dan dokumentari di ruangan angkasa dalam bentuk 3D. Mereka menggunakan kecanggihan teknologi dan memancarkannya ke arah dom, iaitu kubah besar. Para pengunjung dapat merasai keadaan sebenar di angkasa.
Di samping itu, para pengunjung juga akan dapat merasai pengalaman menjelajah ke angkasa lepas yang dipenuhi dengan pelbagai jenis bintang, planet, meteor dan lain-lain lagi yang berada dalam sistem cakrawala kita. Maklumlah, angkasa itu jauh dan mana mungkin manusia dapat pergi dengan sewenang-wenangnya. Jadi, apakah masalahnya? Jom kita ke planetarium, pusat sains dan kreativiti Terengganu untuk merasai pengalaman berada di angkasa. Berada di bilik yang gelap, kerusi yang selesa untuk baring menghadap langit, suara meteor bergerak bergema memecahkan bilik dan kelajuan penuh menuju matahari dengan perasaan berdebar-debar. Inilah yang anda akan rasai apabila mengunjungi kompleks ini, terutamanya ruangan planetarium. Oleh itu, 5 tempat menarik di Terengganu yang telah dipilih dalam video ini. Di seluruh itu, terdapat banyak lagi tempat menarik di Terengganu seperti Kompleks Nur Alfa iaitu tempat pembuatan batik Terengganu, Muzium Terengganu iaitu muzium terbesar di Malaysia, Taman Rekreasi Zoo Kemaman dan bukit yang boleh didaki. Jadi, saya hanya memilih 5 sahaja tempat menarik yang diceritakan dalam video ini. Di samping itu, anda boleh melayari website tempat menarik di Terengganu dan boleh juga melawati Facebook Amazing Terengganu untuk melihat keindahan negeri warisan pesisir pantai ini. Itu sahaja daripada saya, yang baik kita simpan, yang buruk kita betulkan. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Penyu bukan sebarang penyu, batu bersurat, tapak pertama, omek pelihara Terengganu, di bukit besar tertegaknya ia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أجمل عيون وأحلى عيون